Terima kasih semua yang sudah hadir. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuhan karena telah masih memanjangkan usia kita sampai ke saat dan detik ini, yang mana kita masih boleh hidup di buminya ini, dan kita pun tidak tahu sampai bilakah kita diberikan peluang untuk hidup di dunia ini. Jadi malam ini kita ada peluang untuk belajar. Jadi mari sama-sama kita belajar. Saya nak beri ilmu ini khusus untuk sahabat-sahabat yang telah memiliki AppSheet, ya. Kerana dari dalam AppSheet itu ada satu benda, ada satu fitur, satu fungsi, iaitu gaya belajar. Dan alangkah beruntungnya kita hari ini sebab kita boleh tahu gaya belajar anak murid kita. Sedangkan dulu waktu kita menjadi murid, waktu kita jadi pelajar, kita tidak tahu pun gaya belajar kita. Saya rasa semuanya yang ada dalam grup ni, tak tahulah, kalau dah tahu ya, semuanya pakat main raba-raba. Belajar sekolah rendah, belajar sekolah menengah, sampai universiti, sampai luar negeri. Raba-raba, gaya belajar tu, tak tahu cara mana nak hafal itu, nak ingat ini, kita pakai main hentam semua. Sebenarnya setiap orang itu dia tidak perlu hentam semua cara. Sebenarnya dia ada buah dia, ada cara dia sendiri. Kalau dia tahu cara dia, ini menjimatkan masa dia untuk dia faham, untuk dia hafal lebih cepat. Dan hari ini saya akan berikan ilmu ini. Ibaratnya begini, ada satu pokok mangga. Jadi lalu budak di bawah pokok itu, Cikgu Ji dengar ke Cikgu Ji? Kau saya duduk bercakap seorang diri ni. Dengar. Okey. Jadi ada satu pokok mangga, lalu budak bawah pokok itu, dia nak ambil buah mangga tu, dia lompat. Tak dapat. Ya Cikgu Sazrina, tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab tak kena teknik dia. Dan sekejap lagi datang satu pakcik, kau nak apa tu? Nak ambil buah ni pakcik. Ni, ambil galah tu, kata dengan pakcik. Oh, ada galah situ. Jadi bila dia ambil galah, dia kait buah mangga, dengan sekali kait je, tup, dia dapat terus buah mangga tadi. Jadi ilmu pun begitulah, kita belajar. Kalau kena cara dia, tup, cepat ingat. Macam saya ni, saya baru tahu, rupanya teknik saya belajar ni adalah fokus. Fokus itu adalah gabungan antara visual dengan auditory. Saya bukan kinestetik, saya bukan jenis fleksibel. Saya gabungan dua ini. Jadi saya akan bongkar malam ini. Dari mana kita nak tahu? Karena ada 2-3 orang cikgu bertanya, dari mana dalam AppSheet itu boleh tahu orang ini visual, orang ini auditory. Ni dalam mana ni? Learning style ni. Okey, selamat datang Cikgu Fatimawati. Kesian orang Sabah. Orang Sabah ni kalau pukul 9 di Semenanjung ni, dah pukul 10 dah, mengantuk dah di sana. Di sini ada gaya belajar, kita masuk mana-mana kelas. Nampaklah ni. Adam, nombor 8 auditory. Adela kinestetik, Rizky fokus. Jadi murid hari ini dia boleh tahu gaya belajar dia melalui kita, melalui kita yang sudah belajar pada malam ini. Dan sebelum ini mungkin cikgu merasa tak berani nak bagi tahu murid ini sebab tak ada dasar ilmu. Jadi saya nak buka PowerPoint ini. Nampak tak PowerPoint ini? Cikgu Fatimah. Nampak. Okey, baik. Hari Jelas. Okey, gaya belajar. Gaya belajar tu ada berapa nanti sekejap lagi. Sekarang ni kita masuk satu-satu dulu slide. InsyaAllah malam ini kita akan faham gaya belajar je. Okay. Gaya belajar ataupun disebut learning style. Nanti cikgu-cikgu boleh ambil nota di YouTube banyak tu. Okey. Ilmu gaya belajar ini saya ambil dari mana? Dari tarikh lahir. Dari tarikh lahir. Bila ada bunyi tetum kawan nak masuk, kita kena pergi sini dulu. Kalau tidak, dia tak boleh masuk. Nak pergi dulu, bagi masuk. Okey. Saya belajar ilmu numberologi tarikh lahir ini dari 6 orang guru. Yang pertama sekali dengan beliau ni, Ngasifu Hilmi ni.
Ni orang Kelantan juga ni Cikgu Ji. Beliau datang ke rumah saya, jadi belajar secara private nama dia. Private ini one by one, 4 kali pertemuan. Saya baru habis 3 kali sebenarnya. Sekali lagi belum sempat. Dah kena PKP. Ongkos dia, saya belajar dengan beliau seorang ini, RM2,000. RM2,000. Kemudian saya belajar lagi dengan sahabat saya Zazli yang kerja di KTM. Dia kerja KTM, Kereta Api Tanah Melayu, tapi pakar ilmu tarikh lahir. Saya belajar lagi dengan Prof Aziz, belajar lagi dengan 6 orang lah semua guru-guru ni. Asmah dah sampai ke rumah ya. Dan ilmu ini yang beribu-ribu ni saya belajar ni, malam ni kita bagi sedikit pada cikgu-cikgu, tak semualah. Sebab saya belajar tu sekali bertemu tu setengah hari, pagi pukul 9 sampai Zuhur. Di hari ni kita belajar 1 malam je, tak boleh bagi banyak. Nanti cikgu muntah nanti. Bila muntah macam orang makan kan. Makan sedap-sedap KFC, lepas tu muntah, keluar semua. Habis duit je. Jadi baik kita makan sikit, masuk dalam perut sikit. Sedap. Ikan goreng cecah budu. Okey. Menurut Datuk Dr. Fadilah Kamsah, kita masuk sedikit dulu pengenalan. Nak kenal manusia ni ada banyak cara sebenarnya. Ada 15 cara menurut beliau di dalam CD. Di dalam CD ni, CD ni sekarang ni boleh tengok, tak boleh tengok, boleh dengar ya. Secara percuma di YouTube. Ni alamat dia ni. Dulu dijual kan CD ni. Nak tengok tak boleh sebab dia audio je. Dalam audio itu menyatakan ada 15 cara. Tapi menurut beliau sendiri sebenarnya ada beratus cara. Jangan kita dapat satu ilmu, kita pun taksub dengan satu ilmu ni, kita menolak semua ilmu yang lain. Sebenarnya ada banyak. Jadi kita cubalah menerima, cuba terima sebanyak mungkin ilmu. Kita jadi diri kita ni tempat gudang ilmu. Kita simpan je ilmu tu. Nanti satu masa nanti kita boleh guna ilmu ini, ilmu itu. Antaranya adalah nama. Nama dan makna. Perasan atau tidak? Orang Melayu kalau nama dia Hafiz, biasanya dia akan jadi Hafiz Quran. Ataupun orang taman saya ni Ustaz Misri. Misri itu maknanya dia Mesir kan Ji? Dia belajar di Mesir. Jadi nama orang itu dia akan pergi kepada diri-diri dia tu. Biasanya gitu. Maka jangan letak nama anak tu pelik-pelik. Nama anak apa? Kuka. Kuka Cola. Dah ambil dari mana nama ni? Dari Quran. Wataraku kako ima. Wataraku kako ima. Ambil nama yang baik-baik. Bentuk tubuh dan di sini kita nak highlight ini je. Tarikh lahir. Jadi Datuk Fadilah Kamsah ni dari dulu semenjak kita sekolah rendah lagi, masa kita sekolah rendah darjah 5, darjah 6 dulu, beliau sudah membuat kajian benda ini dan sampai hari ini beliau masih menggunakan. Kita tak nampak di YouTube tak nampak di YouTube beliau guna, tapi dalam kelas online saya belajar dengan beliau kata saya masih gunakan. Selain daripada tulisan, warna, urutan keluarga. Okey, next. Kita cepat je, kita tak nak yang lain-lain. Kita nak fokus ini je, tarikh lahir ni. Okey, dari tarikh lahir itu kita boleh menemukan paling tidak 27 benda 27 benda yang saya dah jumpa. Salah satunya adalah gaya belajar. Learning style. Jadi cepatlah kita dapat learning style murid itu sebab setiap orang tu ada tarikh lahir dia. Kan? Kecuali tak ada tarikh lahir tak boleh nak bagi tahu. Dan sesungguhnya untuk kita kenali manusia ni ada banyak cara. Salah satunya adalah melalui cap jari. Ilmu ini yang saya belajar secara langsung di Bandung, cap jari ini. Ini kan manusia ni ada ini nih, ada bentuk-bentuk ini. Bentuk nama dia loop, nama dia arch, nama dia wall. Ini semua ini adalah satu lambang kepada diri manusia itu. Di abad 18 ke 19 orang menemukan bahawasanya cap jari manusia itu rupa-rupanya berbeza satu sama lain. Mula-mula dia tidak temu lagi maksud-maksud ini. Dia hanya menemukan penemuan berbeza. Sebab itu orang-orang masuk penjara dicop jari dia tu 10 jari diambil. Dan dia punya garis-garis ni yang kita tengok ni ada garis 1, 2, 3, 4 ni. Kita ingat semua tu katakanlah 18 garis semua. Tidak. Ada orang tu 13, ada orang tu 15, ada orang tu 18. Dia paling sikit berapa belas Dia ada paling sikit, dia ada paling banyak dia. Dan itu semua ada makna dia.
Dan di hujung abad yang ke-19 barulah ditemukan, oh rupanya orang-orang yang memiliki corak seperti ini banyak di jari dia, rupanya karakter dia begini. Dan orang yang memiliki corak jari yang bulat-bulat-bulat, itu karakternya begitu. Baru ditemukan dari kajian-kajian ini. Setelah Nabi orang Islam, Nabi Muhammad lama tinggal dunia ini, benda ini ditemukan. Jadi ada orang tanya, adakah Nabi sebut benda-benda gini, adakah Nabi buat benda gini? Kita jangan tanya begitu, sebab ilmu otak manusia ni pun punya lama orang kaji. Tengok di YouTube Dr. Aisyah Dahlan, 20 tahun. Orang kaji ilmu otak ni setahun tak selesai. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Lamanya nak kaji ilmu otak dan ditemukan otak lelaki, otak perempuan tidak sama. Ini kajian. Jangan pula tanya Nabi ada sebut tak begini. Nabi hidup tu tak lama. Hanya 63 tahun, dan apa yang beliau sampaikan itu adalah pokok-pokok yang paling penting dalam hidup ini. Dan dalam Quran itu adalah benda-benda yang sangat-sangat penting yang tidak dapat dipikir oleh manusia. Itu dalam Quran itu. Benda yang dipikirkan oleh manusia tak payah turun wahyu. 1 tambah 1, 2, 3 tambah 3, 6. Itu semua manusia boleh fikir sendiri semua. Adapun benda-benda yang manusia tak boleh fikir, itu yang wahyu turun. Membicarakan tentang dosa, pahala, azab kubur, tentang neraka, siksaan, itu diturunkan Al-Quran. Jadi kita kena faham situ dulu. Kerana ada isu guru salah seorang itu Prof Aziz. Kita belajar dengan beliau 2 tahun lepas masa PKP waktu malam lah, berapa malam bersiri-siri. Siapa ada belajar sekali malam tu. Dan tak lama kemudian ada serangan dari Sabah, dari negeri Sabah, oleh satu orang budak. Dia menyerang di Facebook. Dia mengatakan benda ni tidak dibuat Nabi. Jadi profesor ni nak jaga, mungkinlah nak jaga nama beliau profesor, dan beliau minta anak murid semua menghentikan, kerana beliau kata saya sebenarnya dapat duit dari kerajaan RM83,000 untuk buat kajian tentang tarikh lahir. Dan semuanya sudah disahkan adalah menepati benar. Cuma salah saya silap satu je. Kata Prof Aziz, saya tidak mengundang ahli-ahli agamawan untuk duduk bersama. Jadi saya akan mengundang nanti, beliau kata dalam satu majlis akan datang untuk beliau duduk dan dengar. Jadi stop dulu. Jadi anak murid pun slow lah semua. Itulah isunya. Bukan benda tu salah, sebab isunya ditimbulkan. Okey, satu melalui cap jari. Jadi saya nak letak dalam app sheet cap jari anak murid cikgu tu adalah berbentuk gini-gini, tak boleh sebab saya tak nampak. Saya tak tahu cap jari dia. Tapi kalau tarikh lahir kita dah tahu dah. Okey, satu cap jari. Yang kedua, kita nak kenal maksud dari tulisan tangan. Ramai yang baru masuk lagi ni, 49 orang. Tulisan tangan. Ini pun Nabi tak sebut juga ini. Dibuat kajian orang-orang yang memiliki tulisan yang panjang-panjang ke bawah. Y tarik, G tarik ke bawah. Itu adalah ciri-ciri orang yang suka pada jenis kerja-kerja lasak. Bersukan, orang-orang jenis duduk di padang buat kalau sekolah tu buat garisan, lomba lari. Orang-orang yang suka bekerja seperti itu. Kalau orang yang tulisannya tinggi-tinggi ke atas, itu orang-orang jenis golongan pemikir. Sampai botak kepala, berfikir. Kalau orang tulisan di tengah je, tidak ke bawah banyak, tidak ke atas tinggi, itu orang tengah-tengah. Orang yang yes sir. Macam anda kebanyakan lah orang yang boleh buat kerja, tapi bukan jenis pemikir. Suruh fikir pun tak akan jumpa. Tolong Cikgu G fikirkan, tak jumpa idea. Sebab bukan jenis pemikir. Tolong Cikgu Fatimawati fikirkan, senyap gitu ya, tak jumpa idea. Sebab bukan golongan pemikir. Contoh. Jadi dibuat kajian, ditemukan. Kemudian dua, cap jari, tulisan tangan, kemudian metafizik. Metafizik ni apa dia? Ini tak semua orang belajar. Mufti pun tak belajar. Jadi bila tak belajar, kita kena kata begini. Orang tanya kita, saya jadi mufti contohnya, Tuan Mufti, apa pendapat Tuan Mufti tentang ilmu ABC? Minta maaf, saya tidak pernah belajar ilmu ni, saya tak tahu. Gitu kita kena jawab. Kita tak boleh kata, ilmu tu salah, ini. Sebenarnya salah cara jawapan itu. Kalau kita menyalahkan tanpa kita mengetahui. Jadi apa tu meta? Meta tu adalah benda yang tak nampak.
fizik di sebalik fizikal. Ada kekuatan yang Tuhan beri pada manusia ini, ada potensi yang kita tak nampak, tapi di sebalik fizikal dia tu boleh tahulah, boleh tahu bukan melalui bukan teropong, tapi melalui kajian-kajian sebelum ini. Ini contoh ya, contoh. Semua burung boleh terbang, ya kan? Ini kajian orang tengok, secara semua orang tengok. Semua burung boleh terbang. Tapi banyak-banyak burung, ada burung tak boleh terbang. Apa dia? Burung unta. Burung unta. Nama je burung. Burung pun tidak, unta pun bukan. Ya kan? Burung pun bukan, unta pun bukan. Dia nama je burung unta. Ataupun burung yang ditangkap masuk dalam sangkar. Itu pun tak boleh terbang. Sebab dia ditangkap. Tapi dia ada potensi untuk terbang. Jadi begitulah. Nanti kita akan tengok, kenapa huraian yang begini ya? Kenapa ada kelainan? Kenapa tidak sama ya? Nanti kita akan belajar. Jadi ilmu cap jari, ilmu tulisan, ilmu ini semua itu saling melengkapi sebenarnya. Dia tidak salah. Contoh, saya dari segi tarikh lahir, saya punya gaya belajar adalah fokus. Dari segi cap jari, gaya belajar saya adalah visual lebih tinggi, dan nombor satu visual, nombor dua adalah auditory. Dua ni. Dan saya tidak ada kinestetik, tidak ada. Dari segi cap jari, dari segi huraian. Dari segi tarikh lahir pun tidak ada. Dan itu kita baca huraian itu, kita tengok diri kita, oh betul lah, memang kita bukan jenis orang kinestetik, bukan jenis huha, bukan jenis lari, bukan jenis orang sukan. Kita jenis orang duduk. Ya. Okey, ada berita gembira 2-3 minggu lepas kot ya. Ada pegawai dari penjara. Ini pegawai SQ SQ dari Kajang. Dia ni adalah, beliau ni Sarjan Al-Hakim ni, yang tengah ni adalah yang mengatur program-program untuk pegawai penjara. Dan akan dibuat kursus kepada pegawai penjara di seluruh Malaysia. Ada 5 ke 6 siri. Siri pertama di Melaka pada 16 hari bulan ni lah. 16 hari bulan, beliau telefon saya, beliau nak jemput saya untuk bagi taklimat kepada pegawai penjara. Supaya pegawai penjara ini boleh detect banduan-banduan ni menggunakan ilmu ini, tulisan tangan. Okey, saya boleh bagi ilmu untuk pegawai penjara detect nanti macam mana nak kenal pasti banduan yang mood dia, motivasi dia biasa-biasa, motivasi dia sedang up, motivasi dia sedang down, dan itu dan ini saya akan bagi ilmu saya lah. Saya dah belajar ilmu ini fasa 1 dan fasa pertengahan. Cuma saya belum belajar lagi tulisan ini fasa forensik. Dia ada satu lagi bab forensik, bab apa, jenayah. Kita boleh tahu orang-orang yang membuat penipuan tanda tangan. Jadi beliau datang jumpa saya dan saya bagi tahu untuk kenal pasti manusia ini bukan sahaja pada ilmu tulisan tangan, tapi kita boleh juga tengok pada tulisan, pada ini, pada tarikh lahir dia. Dan juga pada cap jari dia. Dan beliau bersetuju untuk meminta saya ambil 3 tajuk ni. Mula-mula satu tajuk ni je, grafologi. Kemudian dia nak juga amazing fingerprint, nak juga metafizik, 1 hari full. Dari pagi sampai petang. Dan besoknya, kata saya ni, Prof Aziz akan membentangkan tentang ADHTP. House 3 person. Prof Aziz akan mengajar. Di pegawai penjara ini akan mendapat ilmu nantilah. Jadi inilah dia. Jadi metafizik itu apa dia? Ilmu yang tak nampak. Dia bukan tarikh lahir sahaja. Yang tak nampak ni seperti aura. Aura tak nampak kan? Aura. Orang ni ada aura lah. Kita duduk dekat dengan kita rasa dup 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 dup. Rupanya dia seorang alim. Orang alim ni bila kita jadi imam solat, bacaan kita tak betul. Bacaan kita lupa-lupa dah. Rupanya di belakang kita ada orang lebih hebat. Rupanya orang itu ada belakang kita, dia ada aura tersendiri dia. Aura pun tak nampak. Aura hebat, ulama-ulama, orang hebat-hebat marah pada ulama. Bila jumpa dengan ulama berdepan, diam. Ini berlaku pada Tuan Guru Ni Aziz ni. Ramai orang yang kutuk-kutuk belakang beliau. Bila jumpa, senyap. Tak boleh bercakap. Dia ada aura tersendiri. Aura pun tak nampak. Salah satu ilmu metafizik, cabangnya adalah ilmu numerologi. Numerologi. Numerologi itu anak kepada ilmu metafizik. Kan ada sekarang orang jual tu apa garam aura lah. Itulah, inilah, kena pakai baju warna itu, inilah. Itu benda tak nampak semua tu.
Okey, saya nak share sikit sebelum kita masuk ke topik kita yang pokok. Dia cuba analisa, dia tengok analisa untuk buat sales seperti ni. Dengar kata ni. Sebenarnya bagus kan? Saya betul saya nak orang pasal benda ni sangat bagus, tapi bila saya tak belajar, ni bodoh semua, dia akan cakap benda ni tak betul lah, menitik lah kan. Syirik lah, kurafat lah. Saya tak ada bagi tahu benda ni pasal future, bukan masa depan. Dia adalah karakter ni, apa yang berlaku. Sebab setiap nombor ni dia kena mengenai ilmu falak. Al-Quran, dia orang terjemahan. Dia orang kupas dari Al-Quran. Sebab tu dia kena baca Al-Quran. Ini siapa nama tu ni, salah seorang YouTuber, boleh tengok-tengok di YouTube beliau, huraian beliau tentang tarikh lahir. Beliau kata orang kata khurafat lah, itulah sebab tak belajar. Dia kata belajar. Dia dulu seorang panas badan. Selepas belajar ilmu ini, beliau dapat mengubah diri. Jadi hari ini kita bukan nak belajar semuanya, tapi nak tengok gaya belajar dari segi tarikh lahir tu. Contoh, ini kita tengok kereta ni. Kita orang Kelantan dah boleh tahu dah ni. Ini dari negeri mana. Kalau kita duduk Sabah Sarawak pun, kita tengok nombor kereta ni, kita boleh tahu berdasarkan bukan kita aku tahu siapa driver ni, bukan gitu. Berdasarkan nombor plate tu kita boleh agak dah. Ini orang negeri mana ini? DBP ini. Mungkin dia kerja Dewan Bahasa Pustaka ini, ataupun dia ni dari negeri Kelantan, Kelantan tutup mulut. Dan bila ada nombor belakang tu 7388, kita boleh tahu ini orang Melayu ke bukan Melayu ni. Kalau siapa belajarlah. Kalau ada nombor 4444 tu, itu sangat mungkin tu orang Melayu. Ini contoh ini adalah tarikh lahir. Contoh. Kalau cap jari yang ini logo ni. Jadi kalau kita tengok logo ni, kita boleh agak ni orang mana ni. Apalagi kereta warna merah, apalagi di sini ada logo ni. Jadi ini saling melengkapi. Nampak tak? Logo atas ni, logo tepi ni dan nombor ini. Jadi berdasarkan pada pengamatan kita, berdasarkan pada pengalaman kita, ini nombor dari negeri Kelantan. Orang ini kita jumpa di Sabah, katakanlah kereta seperti ini. Ada logo ni. Aku rasa nombor Kelantan dia ni. Cuba pergi tanya dia, nak confirm tanya dia. Dah tanya dia, memang confirm lah, cakap budu, bunyi budu, bau budu kan. Wak, bau budu keluar. Confirm. Kena tanya dulu. Tapi sebelum tanya, agak kitanya, ini contoh. Okay, next. Jadi itu saling melengkapi. Jadi setiap manusia itu dilahirkan dengan potensi-potensi tersendiri. Contoh kenderaan ini, beca. Apa potensi dia? Apa kelebihan dia? Kelebihan dia tidak perlu isi minyak. Kayu je. Tak perlu isi minyak. Kekurangan dia tak boleh naik ramai-ramai. Kalau kapal laut boleh berlayar di atas laut, tapi tak boleh turun dalam laut. Tak boleh naik ke darat. Ada kelemahan dia. Kapal layar tak perlu guna enjin. Cukup je pakai angin. Kapal selam tak boleh naik ke jalan. Boleh duduk dalam air. Boleh naik sikit. Jadi semuanya ada kekurangan, ada kelebihan. Sama juga manusia. Sama juga ni. Kalau Jeep ini, dia ada orang panggil apa? Double gear kan. Double gear. Sahabat-sahabat kita yang di Sabah, walaupun cikgu, ramai beli kereta jenis ni. Jenis 4Drive. Sebab di sana, selain daripada murah, diperlukan sebab nak manjat gunung-gunung itu. Dia punya kelebihan boleh panjat gunung. Boleh naik gunung. Relax je. Tak sama kereta lain. Kalau ini, boleh tolak tanah. Dan kalau ini, boleh naik pergi mana-mana. Tapi tak boleh naik ramai lah. Dia ada hak berat dia. Boleh parking depan rumah. Boleh ni orang besuk Terengganu ni, parking depan rumah dia je ni. Okey, menurut ilmu tarikh lahir tadi, nanti saya akan ajar dia macam cara kira, dan cikgu kena cek dalam sekolah cikgu tu, anak murid tu saya buat itu betul ke tidak. Takutnya lari. Kalau lari seorang mungkin akan lari ramai. Jadi dari segi ilmu tarikh lahir, manusia itu bila dikira-kira dia terbahagi kepada 9 jenis manusia. 9 kelompok, 9 bahagian. 9 je, tak lebih. Dan setiap orang itu ada ciri masing-masing. Ini orang nombor 1, ini orang nombor 3 ni. Dia keluar nombor 3 tangan dia. Ini orang nombor 4. Ini orang nombor 5. Ini orang nombor 3 juga. Nombor 9 lah. Ini orang banyak suka bergaduh ni, nombor 7 ni. Suka berkelagah. Ini nombor 8. Apa
apalah, mudah stres. Ini orang nombor 6 ini. Nah, jadi setiap manusia itu terbagi kepada 9. Dan setiap orang itu menurut kajian, sudah ada kajian orang nomor 1 tuh dia punya ciri-ciri dia begini. Nah, dia punya kelemahan dia, kelebihan dia gini. Secara umumnya. Dan apakah, soalan apakah dia itu sampai mati begitu? Tidak. Tergantung dianya, kalau dia tahu dia ada sifat yang tak bagus dan dia nak berubah. Setelah dia bercerai dengan isteri dia diceraikan oleh suami dia, karena sifat pongoh dia. You know pongoh? Panas baran dia tuh. Ini orang nomor 3 biasanya. Dan dia kata, aku nak berubah lah. Dia berubah. Dia boleh berubah. Karena burung 1, 2, 3, 4, 5, 9 ni boleh berubah menjadi diri yang diri yang sama semua, tak ada perbezaan. Kalau sini berbeza ni kan, karakter ni berbeza semua ni. Setiap orang ni berbeza karakter masing-masing ini, ada kelebihan tersendiri. Tapi bila setiap orang ni berubah menjadi lebih baik, dia naik ke atas, dia jadi lebih baik, dia naik lebih baik, dia tinggalkan yang negatif di bawah ni, dia jadi lebih baik, maka mungkinlah dia akan jadi seperti ini. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak ada perbezaan di antara satu pun dari rasul-rasulnya. Boleh faham tak ayat ini? Secara lafaz, rasul itu tidak ada perbezaan dari segi menerima wahyu. Semuanya wahyu dia bersumber dari Tuhan yang satu. Itu jelas. Tapi dari segi lain, dia juga sama dari segi karakter dia ni. Sama. Dari segi dia tidak ada lagi sifat dengki. Dah sampai tak atas ni kan. Dia jadi rasul ni. Dengki, sombong, khianat, sum'ah, ujub. Itu semua sudah bersih. Tidak ada. Jadi dia sama. Mungkin dia punya, bukan karakter watak. Watak tu mungkin lain-lain lah. Ada watak keras, ada watak lembut. Tapi dia tetap ahli syurga. Seperti Abu Bakar dengan Umar. Jadi, kalau kita mengetahui ilmu ini, kita boleh baiki diri kita. Ini kelebihan dia. Bukan setakat gaya belajar, boleh baiki diri. Kalau kita nak baiki diri. Sebab, kalau kita nak baiki diri, kita kena tahu di mana kelemahan kita. Kalau kita tak tahu, kita nak baiki kat mana? Betul tak? Nak baiki kat mana sebab kita tak tahu. Macam budak ni. Dia tahu kat mana rusaknya. Dia boleh baiki. Tapi bila kereta ini mati di jalan dan tak tahu apa rusaknya, nak baiki pun tak boleh. Apa rusaknya? Tak tahulah. Minyak ada. Ada. Bateri okey. Okey. Enjin tapi tak hidup. Plug okey. Plug okey. Apa yang nak di repair? Sampai ke bengkel, orang bengkel pun tak tahu. Contoh. Rupanya ada hantu jin duduk dalam tu. Jin dia membuat kereta tu mati. Jadi kalau kereta nak repair, kita kena tahu di mana dia punya rusak dia. Macam itulah manusia. Kalau nak repair, nak jadi lebih baik, kita kena tahu apa kelemahan kita. Orang nombor 1, apa kelemahan dia? Orang nombor 2, di mana kelemahan dia? Baiki. Kalau dia baiki, dia akan jadi manusia yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Okey, ini cara kira dia. Yang cikgu tanya tu, macam mana boleh dapat 3, 4, 5, 6, 7 tu? Okey, sekarang saya nak bagi ada banyak cara. 3 cara cara kira. Mungkin ada 4. Kita bagi cara paling mudah. Yang pertama sekali, jangan pening macam budak ni. Okey, tulis tarikh lahir. Ada kertas tak? Cuba tulis. Okey, saya ada marker sini, saya ada whiteboard. Pertama sekali, cikgu tolak 9. Whiteboard. Ini marker. Kita buka ini dulu. Kita turunkan PowerPoint. Okey, nampak saya tak ni? Okey, nampak whiteboard ni kan? Sekarang ini kita tulis tarikh lahir. Mana-mana je lah tarikh lahir sendiri pun boleh juga. Biar lebih tepat. Contoh 12 kecil-kecil. Boleh contoh tu tak? Boleh contoh 22 0480. Boleh bagi yang tu tak? 22 0480. Tarikh lahir tak boleh
Tahun apa? 80. 80 tu tahun 80. 80. Mesti ada 19 ya. Kalau tidak nanti lari. Okey. Teknik pertama sekali Tak nampak adalah screen. tak nampak? Screen. Nampak separuh ya? Sini. Kita buat Ya. Nampak kena adjust apa? Whiteboard, Whiteboard. Kita yang kena adjust Nampak. Okey. Baik. Cara mudah. Cikgu cek nanti di dalam FC itu cara rawak lah. Atas sekali, tengah, bawah. Saya takutnya tersalah. Sebab itu sistem yang buat. Saya dah buat sistem tu kadang-kadang lari juga. Lari sebab satu baris. Kan ada anak murid itu yang birthday dia besok tapi hari ini naik sebab lari sebaris. Tapi bila kita dah kita baiki, okey tak balik. Jadi pertama apa dia tadi? Potong 9. Cari 9. Ada tak 9 sini? Ada kan? Kalau kosong tu dia bukan angka. Kosong bukan angka, jadi kita boleh buang awal-awal lah. Ini tak ada warna juga. Maka sekolah duduk kat sekolah. Kosong buang, kosong ni buang. Saya ada tisu ni. Potongan tisu je lah, mudah. Ni. Potong. Kosong tu kita buang. Lepas tu potong 9. Ada tak 9? Ini 9 ada ni. Padam. Kalau tulis tu coret lah, coret. Lepas tu cari angka yang jadi 9. Ada tak? 2 digit, 2 angka, 3 angka. Rupanya ada 8 dan 1 ni. 8 dan 1 kan 9 dia. 8 tambah 1. Padam. Cuba kira dulu. Lebih tak 9? Kalau lebih 9, buang lagi. 4 tambah 2, 6. Tambah 2, 8. Jadi, tarikh lahir ini dia punya nombor asas dia adalah 8. Gitu je. 8. Jadi, kalau 8 itu gaya belajarnya adalah auditori. Nanti kita tengok dia ciri-ciri dia dan dia punya gaya belajar dia. Jadi, ini huraian menurut ilmu tarikh lahir. Nanti kalau ada lagi huraian menurut cap jari, itu digabungkan. Dia tidak, jangan, tu yang tu dulu kata lain, kata lain. Bukan begitu, dia saling melengkapi. Saling melengkapi sebenarnya. Okey, boleh faham Siapa yang tak faham? Nak bagi tarikh lahir pula? Satu lagi, seorang lagi. Maka ni kecil. Saya 11 11.02 19 74. Okey. Ada kosong kan? Kita buang dulu. Kosong. Okey. Ada 9? Ada. Padam. Lepas tu ada 9 lagi tak? Ni 7 dengan 2 ni 9 ni. 7 dengan 2 ni 9. Padam 7. Padam 2. Itu je. Mudah Yang tinggalnya 4 tambah 3. 4, 5, 6, 7. Jadi nombornya 7. 7 adalah visual Orang visual. Visual dari segi huraian tarikh lahir. Orang visual. Dari segi tarikh lahir, orang tarikh lahir ini adalah dia orang visual. Jadi ciri-cirinya adalah salah satunya cakap banyak. Dan orang nombor 7 biasanya orang banyak menyoal banyak soal. Kalau dia belajar dalam kelas, cikgu perasan tak kalau ada budak tu banyak tanya. Cuba tengok tarikh lahir dia. Mungkin, tak wajib mungkin dia tu orang nombor 7. Sebab orang nombor 7 ni kalau dah besar dia suka berteladah, waktu kecil-kecil dia suka bertanya. Tanya banyak-banyak tanya. Bagus ke tak bagus? Memang bagus lah. Dia tanya orang lain boleh faham. Jadi teknik pertama adalah tolak 9 Kalau tolak 9 tinggal 9 ke bawah. Kalau 10 cikgu, tolak 9. Tinggal 1. Kalau 11 belum masih lagi lebih 9. Tolak 9. Tinggal 2. Gitu. Mudah je. Jadi kita tengok pada tarikh lahir ini, contoh ni Ashraf ni, dia lahir pada 8 Mac kita cek 2014.
Betul ke tak takut lari? 8 bulan 3. Di sini dia terbalik ya. Sepatutnya 8 dulu kan. Tapi sistem Excel ni dia terbalik. 8 bulan 3 2014. Okay, saya tulis ini 8 bulan 3 2014. Cek sekali lagi. Maret 3 Okay, kita besarkan. Jawapan 9 betul tak? Yang mana? Yang Yang 83. 2014 tadi tu kan yang Ashraf kan? Saya dapat Ya. 9 betul tak? Kita cek dulu. Ini kosong buang. Ataupun saya copy letak di bawah. Yang tu, ini induk dia. 8, kosong kita buang, kosong kita buang, kosong kita buang. Ini ada 8, ini ada 1. 8 dengan 1 tu 9. Buang 1, buang 8. Kemudian, 4 tambah 3, 7. Tambah 2, 9. Ini 9 ini. Di Ashraf ini di sini 8 ini salah ini. Kalau salah seorang ni dia akan salah semua ni. Ini kena cek balik ni. Jadi di sini cikgu tidaklah memberi ilmu kepada murid itu asal terima je bagi terus. Jadi cikgu cek juga. Di sini berlakunya kesilapan. Jadi kalau cikgu yang join malam ni tu dia beruntung lah. Beruntung dia boleh faham benda ni. Jadi ini Maksudnya, maksudnya kalau kita nak semak apps tu, kira ni. semak satu saja Kalau dah salah satu ni, kemungkinan banyak salah lah. Okey. Nanti semak nanti bagi tahu saya. Cikgu Syam, sekolah saya punya macam tak betul lah. Macam tak betul lah. Okey, kita tengok balik. Jadi, yang betulnya yang ini. Yang betulnya ini, 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9. 9 ini, dari belajar dia adalah fokus. Nanti ada huraian di bawah ni. Okey, ini salah satu cara kira yang paling cepat. Paling cepat. Ada satu lagi kaedah kira yang lambat, yang ini. Ini pakai piramid. Tapi kalau ini ada banyak makna ni. Banyak makna. Karena di sini ni, saya ambil petak warna 4 ini. Ini di sini adalah melambangkan kehidupan orang itu. Kalau sini orang tu nombor 8, dia orang yang selalu stres. Apalagi sini 8 dan sini juga 8. Stres betul dia ni. Jadi dia ni kena kuat betul ni berpegang dengan agama ni. Kalau tidak stres-stres ni jadi orang macam orang kampung saya minggu lepas bunuh diri. Orang kampung saya masuk surat khabar ke tak tahulah Saya dapat orang kampung saya hantar laporan polis. Dulu abang dia bunuh diri juga. Dapat bini comel, main dadah. Masuk penjara, orang tangkap. Keluar penjara, bini dah kahwin dengan laki lain. Stres. Nak kahwin dengan siapa? Dia penagih dadah. Bunuh diri. Ini adik dia pula. Umur 50 tahun. Jadi ciri-cirinya ada di sini. Jadi apakah orang nombor 8 tu Cikgu Syam akan bunuh diri ujungnya? Tidak. Kalau dia tahu dia jenis stres, agama suruh, ala bi zikrillah. Ketahuilah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, tatmainul qulub, hatimu tenang. Jadi bila dia kembali pada agama, dia akan boleh bantu diri dia. Jadi macam cara nak kira ni? Mana dia punya tu gini. Okey, ini dia video dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita melihat cara menghitung untuk mendapatkan nombor yang kita hendaki. Itu di petak O ni. Petak O. Di sini dikenali sebagai nombor asas. Nombor utama baru nama. Jadi ini petak ni sudah ada tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Jadi di sini adalah tanggal lahir kita. Ini hari, ini bulan, ini tahun. Dan A tambah B, A tambah B, jawapannya D. Ini adalah A tambah B. Ada baru ini. J, dia mudah aja. Tambah 2 ini di sini. Tambah 2 ini di sini makanya jawabannya. Tambah di sini di sini. Tambah sini sini. Ini pula I tambah J, M.
T tambah L, N. M tambah N, O. Yang ini T, nampak kecil ya, J tambah M. J tambah M, T. J tambah M, ini jumlahnya. S, I tambah N, S. U adalah S tambah T. Sebelah ini, J tambah N, C. J tambah N, jumlahnya W. L tambah N, W. V tambah W. V tambah W jadi X. Ditambah. P, N tambah O, di sini, P. M tambah O, Q. Q. P tambah Q, jawabannya di aksi. Oke, sekarang bagaimana caranya? Kita praktikkan. Oke, ini cara dia. Saya ambil tahun 84. Dan kita ambil bulan 09 hari 29. Contoh 29 hari bulan 9. Tidak boleh dalam satu peta ini ada 2 digit, mesti satu saja. Tidak boleh 2. Contoh begini. 0 tambah 9 berapa? 9. 1. Kalau 10 tak boleh dulu dalam ini. Ada cara lain. 1 tambah 9, 10. 1 tambah 9 jadi 10. Ya. Jadi 10 tidak boleh letak dalam ini. 10 turun di bawah. Letak sama dengan. Di tengah-tengah tu letak lagi tambah. 1 tambah 0 jadi 1. Nah, begitu. Ini lagi sekali. 8 tambah 4, 8, 9, 10, 9, 12. 12. Ya kan? 12. Antara 1 dan 2 ini letak simbol 1 tambah 2 jadi 3. Dari sini 3 lah. Itu caranya. 8. 2 tambah 9, 2. Okay. 9 tambah 2 jadi 11. 11 itu adalah 1, 1. 1 tambah 1 jadi 2. Ataupun begini, apa-apa nombor jumpa dengan 9, dia akan balik ke nombor 2 lagi. 2 ketemu 9, 2. 1 ketemu 9, 1. 3 ketemu 9, 3. Macam ini. 2 ketemu 9, 2. 2 balik. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Jadi 6 dia ni. Assalamualaikum. 9 tambah 2. Waalaikumsalam. Nampak tak ni? Kau dengar saja, tak nampak. 2 tambah 2? Ya, Nampak. Nampak kan? Takut. Nampak tapi suara dia macam perlahan sikit. Dulu ya. Nak ambil 1 tambah 4. Speaker. 4 tambah 3. 7. 7 tambah 5. 7. 8, 10, 11, 12. 12 itu sama. 1 tambah 2 jadi 3. Itu sudah dapat saya. Ini silakan. Yang tambah 6 tambah 2, 8. 1 tambah 8, 9. Oke. Jadi nombor yang di sini dia tidak ada nombor selain dari nombor 9 ataupun 6 ataupun 3. Ada 3 nombor. Tambah 1, 3 tambah 4, 3 tambah 4, 7. Di sini tuh 1 digit, 1 angka 1, 7. Nah, itulah dia cara untuk menghitung untuk mendapatkan nombor asas ini. Nanti kita akan teruskan lagi yang di bawah ini. Sekian saja dulu. Assalamualaikum. Oke, ilmu inilah yang saya beritahu tadi Prof Aziz dari UPSI buat kajian dan beliau mendapat grant 83 ke 86.000 ringgit untuk buat kajian. Dan saya tak tahu berapa ratus sampel yang beliau sudah temukan. Tapi satu orang Cina dari Malaysia, mana buku dia? Oliver Tan nama dia telah membuat kajian terhadap 400,000 tarikh lahir.
Dia pergi ke penjara, dia jumpa-jumpa orang penjara, dia tengok, dia mencari orang penjara ini, masuk penjara ni yang buat jenayah ini berdasarkan nombor macam mana biasanya. Dan saya juga membuat kajian, saya nak kumpul sampai 1000 orang. Dah ada dekat 200 orang lah tu yang saya kumpul tentang makna-makna ini. Ada yang cikgu dah terima tu kan, saya bagi. Dan kita mencari buku, dia tak jumpa buku asas mula-mula sekali. Siapa yang menemukan ilmu ini? Katanya Ibnu Arabi awal-awal. Saya cari di website, jumpa buku ini. Buku ini dijual dari tak tahu negara mana ni, di luar negara, saya tempah, dihantar ke Malaysia. Dekat RM100 sebiji ni. Metafizik Quranic Prophet. Rupa-rupanya salah. Bukan bila buka isinya lain. Jadi kita usaha nak tengok apa isi dia. Dah beli, tebal. Salah. Bukan. Tapi ilmu ni betul. Ilmu ni betul. Cuma tak jumpa dengan orang yang mula-mula. Mungkin zaman dulu mereka buat kajian. Ibnu Arabi ni belum ada sistem percetakan, belum ada apa ni. Belum ada paling lengkap lah seperti hari ini kan. Jadi ini cara kira lebih lengkap. Jadi yang di tengah ni, nombor biru ni, inilah nombor asas dipanggil. Inilah yang membuat yang kita nak guna untuk gaya belajar. Okey, kalau satu, itu adalah orang ini gaya belajar dia kinestetik. Cikgu boleh tengok nanti dalam kelas. Tengok je nanti. Orang nombor 1 ni dia tak duduk diam dalam kelas dengan nombor 6. Sebab itu guru-guru letak budak nombor 1, nombor 6 ini di belakang dalam kelas. Bukan cikgu tu tahu sebab dia nombor 6, bukan. Tapi cikgu tengok dia tu banyak bertanya. Sibuk budak ni, banyak bertanya. Kejap-kejap bangun, letak di belakang lah. Jadi bila kita tengok tali lahir dia, budak nombor 6. Budak kinestetik yang tak boleh duduk diam. Kinestetik tak boleh duduk diam. Jadi cikgu kaunseling ni wajar ambil ilmu ini. Wajar tahu. Tahu-tahu je. Tak perlu percaya. Tapi tengok, kan ini kajian. Dr. Oliver Tan telah membuat kajian terhadap 400,000 tarikh lahir. Menurut beliau dalam bukunya. Kita pun tak dapat sampel tu lah. Okey, kita langsung pergi ke... Ini cikgu boleh cari ni, cara kira ni. Cari di Google. Dah ramai orang masukkan ini. A tambah B jadi I. Nanti dapat nombor asas di sini. Kalau tadi saya ajar cara kira yang cepat itu untuk dapat nombor ini. Nombor ini menentukan ini adalah karakter orang tu di sini. Kalau sifat dia di sini, di I ni, menurut Prof. Aziz, sifat. Kalau orang ni, kalau 1 di sini sifat dia pemimpin. Kalau nombor 4 sifat dia begitu, nombor 3 begini. Dan saya nak pergi ke itu terus. Dan orang-orang hebat itu dilahirkan, tarikh lahir dia pun hebat, tarikh lahir dia pun hebat. Dia ada nombor popular dia panggil. Macam ni lah, Datuk Seri ni. Datuk Seri, mungkin anda ingat lagi nama beliau ni. Tarikh lahir beliau ni ada nombor-nombor hebat ini. Tak kira lah Muslim ke, bukan Islam ke, dia memiliki tarikh lahir yang hebat dalam dunia ni. Ini nampak ni. 954. Orang-orang hebat itu, dia ada ciri-ciri dia sendiri. Artis, kebanyakan dia nombor 5 sini nombor 5. Jijan, Johan, nombor 5 juga. Ini orang sudah buat kajian semua ni. Yang ini ada ilmu percuma di grup-grup WhatsApp tu, masuk je lah. Ada orang buat banyak. Dia bagi percuma. Lepas tu kalau nak lebih sikit, bayar. Kalau sanggup bayar. Okey. Jadi orang nombor 1, nombor 6, dia tu kalau segi elemen dia besi. Besi. Elemennya besi. Kalau 1 dan 6. 1 atau 6. Kalau 2, 7 dia tu air. Air tu sifatnya apa dia? Cakap banyak air kan. Air liur. Cakap tu kan perlu air liur. Orang nombor 2 ni cakap banyak. Nombor 7 juga cakap banyak. Bahkan nombor 7 ni orang yang panggil berdebat. Debate. Boleh jadi wakil rakyat. Biasa nombor 7 ni pemimpin. Kerana bekas Menteri Besar Johor tu nombor 7. Dan Dr. Mahathir juga nombor 7. Dr. Ustaz Azhar Idrus pun nombor 7. Orang yang banyak follower. Kalau nombor 5, dia bersendirian. Dia tak ada kawan, dia tanah. Elemen tanah. Kalau 4, 9, orangnya kayu. Kayu. Jadi orang-orangnya kerjanya terlibat dengan kayu-kayu lah. Bukan tukang kayu. Buku dibuat dari kayu kan. Jadi orang tu kerja sekolah, buat buku, menaik buku, tulis buku. Kerja-kerja sesuai dengan dia dan sangat sinonim. Kalau 38 ini orang jenis api, elemen api. Okay. Jadi kalau gaya belajar,
Tadi elemen gaya belajar dari segi apa dia ni, VAK, visual, auditory, kinesthetic, fokus, dan satu lagi fleksibel. Ada 5. Ada 5. Jadi begini, orang yang 1 dan 6 itu gaya belajar dia adalah kinestetik. Ini. Aminatkan cikgu tulis 1, 6 kinestetik. Kalau 27 visual. 27 visual. Sekejap, apa dia? Oh, cikgu Ana Saarani ada masuk. Sibuk-sibuk jaga SPM tadi. Malam-malam belajar lagi, hebat. 27 visual. Ini menurut kajian. Kajian. Jadi ini bila kita dapat ilmu ni, ini membantu kita untuk bantu anak murid kita. Oh, awak ni cikgu tengok, awak ni orang visual lah. Cubalah awak hafal menurut cara ni. Kalau awak rasa macam susah sangat belajar. Kalau 38 yang kita bagi sini dulu, ini orang auditory. Orang kuat. Kalau cikgu ada pernah masuk join belajar NLP, ini pun dia ajar juga ni. 4 dan 9 apa? 4 dan 9. Ya, 4-9 itu adalah fokus. Digital digital ataupun fokus. Orang nombor 4 atau nombor 9 dia digital ataupun dia insan fokus. Insan fokus ni dia gabungan antara visual dengan auditory. Jadi kalau cikgu mengajar, dia kena banyak mendengar dan banyak melihat. Jangan dengar saja, dia kena tengok sekali. Tapi kalau orang auditory, biasanya cikgu kecil hati dengan budak auditory ni. Kita belajar. Sebab auditory ni dia menunduk kalau belajar. Ciri-ciri dia. Dia tunduk, tapi dia dengar. Dia boleh duduk depan, boleh duduk belakang, asalkan dia dengar. Yang bagusnya duduk depan lah budak ni. Duduk depan atau tengah. Yang penting dia dengar. Kan cikgu tu suara kuat. Tak semua cikgu suara kuat. Pagi-pagi kuat. Tengah hari sikit dah letih dah. Banyak kelas tadi masuk kan. Slow. Cikgu perempuan ada suara kuat. Bagus. Jadi dia ni auditory. Banyak menunduk. Kalau ini banyak melihat. Jadi kalau dia nak cemerlang belajar, dia kena banyak tengok dan buat nota secara visual. Nanti kita pergi ke huraian. Kalau ini yang tak tahu ni, orang nombor 5 ni, dia ni kalau ikut ilmu tarikh lahir, dia adalah kita tak tahu dia ni auditory ke, visual ke, kinestetik ke, digital ke. Jadi dia ni fleksibel, bebas. Jadi dia sendiri kena cari gaya belajar yang paling menepati dengan diri dia. Tapi jangan risau, kita ada satu kaedah lain untuk detect budak ni. Kita guna jari, guna jari. Kita tengok jari yang ketiga terakhir, jari hantu, jari manis dan jari kelingking. Okey. Tengok 3 jari ni, ada tak bulat-bulat di jari 3 tu? Kalau ada bulat di jari kelingking, ini budak auditory. Budak visual. Budak visual. Macam Solehah dah belajar ilmu jari. Cikgu Ana dulu pun saya pernah belajar juga ilmu cap jari ni. Maksudnya yang bulat tu wall kan? Wall. Wall. Apa lagi kalau di jari manis itu ada IP code. Itu lebih tinggi makom dia. Macam saya ni. Sebelah ni loop, tapi sebelah sini adalah IP code. Jadi visual saya itu lebih tinggi daripada ni. Tapi kalau ada bulat di jari manis, budak ini adalah budak auditory. Kalau ada di jari hantu, bulat, dia adalah budak kinestetik. Tetapi selalunya yang saya jumpa, kalau budak dari segi tarikh lahir, fleksibel, dari segi cap jari dia pun memang fleksibel, tak ada bulat di tiga-tiga ni. Jadi saya akan tengok budak nombor 5 ni dari lahir dia, saya akan panggil sini. Memang betul-betul dari segi huraian tarikh lahir dia fleksibel, dari segi cap jari dia fleksibel, memang betul confirm dia betul-betul fleksibel. Jadi enak dong, seronok kita ada banyak tool ilmu ini. Okey, sekarang kita pergi ke ciri-ciri. Kalau kinestetik tu apa dia? Ketika menghafal dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Suka belajar dengan cara mempraktik secara langsung atau sentuh secara langsung. Ini budak jenis bergerak-gerak kan. Anak yang aktif, banyak bergerak, memiliki perkembangan otak yang baik. Kalau dia bergerak, kalau ada cikgu cakap duduk dia. Bila dia tubuh dia tak bergerak, otak dia pun ikut tak bergerak. Kerana dia ni otak bergerak bila dia bergerak, tangan dia bergerak,
tubuh dia bergerak, otak dia jalan. Jadi bila duduk diam, jangan bukan, duduk diam situ. Bila di apa, disekat dia bergerak, jadi otak dia pun tak jalan. Dia menggunakan objek nyata sebagai alat membantu, objek-objek yang nampak untuk belajar. Ini kereta, ini harimau, ini kebun. Kalau dulu kita sekolah rendah dulu masuk pustaka ada itu, kan ada taman kan. Ada taman, ada singa, ada zirafah. Sekarang tak ada dah. Suka belajar, aktiviti belajar yang aktif atau bermain-main. Ini budak, ciri-ciri dia kena statik. Ini jenis rasa-rasa ni. Suka belajar dengan cara metode praktik. Praktikal terus. Kadang-kadang sulit dalam menulis tapi pandai dalam bercerita. Jadi salah satu ciri budak ni kalau tak salah, tulisan dia tak comel. Karena dia ni sulit dalam menulis. Ciri-ciri dia. Sulit dalam menulis tapi pandai kalau bercakap, pandai pula dia. Suka aktiviti yang melibatkan gerakan tubuh seperti sukan, menari, bagi ke dia. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Bergerak-gerak, sentuh-sentuh tangan, sentuh orang. Tangan bergerak-gerak. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Walaupun dia telefon. Kat sana tu. Mana orang tu nampak dalam telefon, tangan diangkat. Kamu pergi kat sana tu, kan ada simpan depan tu, kamu belok ke kanan. Jadi itu sudah automatik diri dia. Ciri dia. Jadi gaya belajar dia ini, cara belajar yang boleh diterapkan itu dengan cara menggerakkan jari. Ada juga yang syorkan sambil belajar mengunyah chewing gum. Ini dari laman web lah saya dapat ni. Explore lingkungan dengan berjalan-jalan dan lain-lainnya. Sebab itu di sekolah tahfiz dia guna teknik ini. Jadi anak-anak hafal Quran disuruh berjalan-jalan dalam taman tu lah. Ada air terjun sambil menghafal, dia jalan-jalan pegang nota kan. Ini budak kinestetik. Untuk murid ini cara belajar anak kinestetik ini boleh dengan membuat permainan seperti drama, praktikal, skill menari, bermain alat muzik dan lain-lain. Bila sudah ada bahan belajar, cubalah segera untuk mempraktikannya. Ini uraian ni sudah ada semua dalam ni, dalam app sheet ni. Ini sudah ada dalam ni. Cikgu tengok, send dia. Nak send ke siapa? Send ke mak ayah dia sebab kita tak ada nombor dia. Okey, kalau visual ini dia, ciri-ciri dia. Boleh ingat dengan lebih cepat dan kuat bila dia melihat. Ini dia punya kunci orang visual adalah melihat. Cikgu mengajar jangan tengok lain. Tengok cikgu tu. Kita kaitkan dengan agama kan. Melihat cikgu tu pahala. Sama orang pergi solat Jumaat. Kalau solat Jumaat, duduk di luar masjid, dapat pahala boleh dengar. Tapi dalam masjid, nampak imam, dapat pahala mendengar dan melihat. Dua pahala lagi. Tambah lagi satu pahala. Melihat saja tu pun pahala juga. Jadi belajar cubalah mengamalkan teknik melihat cikgu. Kita suruh budak lihat. Walaupun budak auditori dia malu-malu dia tunduk. Dia tengok kejap dia tunduk balik. Tengok sini. Tapi dia dengar. Tidak terganggu dengan suara-suara bising. Ni hebatnya orang visual ni. Rupanya dia ni kalau orang bising, yoya, dia okey je. Memiliki hobi membaca. Menatap kan baca guna mata kan. Suka melihat dan mendemonstrasi sesuatu. Suka melihat. Memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk dia macam mana, warna dia apa dia, dan faham tentang apa artistik. Kalau dari segi bentuk, warna, dia cepat ingat. Makanya orang seperti ini kena ajar dia buat nota berwarna. Lebih-lebih lagi sekolah menengah. Ya? Ada SPM, ada STPM dia buat nota tu. Jangan kedekut duit ada tu beli pen yang macam-macam warna. Beli marker warna kuning, warna hijau. Sebab dia anak visual. Dia orang visual. Suruh dia buat peta minda. Memiliki kemampuan melukis dan mencatat sesuatu dengan detail. Lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kalau kita cakap ini dia payah ingat. Tapi kalau dia melihat sendiri, ini petanya nak pergi ke Taman Botani di Putrajaya. Dengan cara melihat itu lebih kuat dia ingat daripada dengar sini. Nanti kau pergi daripada Serdang straight macam saya lah. Kalau orang kata gitu kan, ya lepas tu sesat balik. Tak boleh orang cakap kalau bab jalan ini.
jumpa traffic light, lepas tu kanan orang kata, saya ingat lagi, lepas tu traffic light kedua, orang kata apa-apa dah tak ingat dah. Kita ya je bila orang kata tu, ya, lepas tu kita sesat lah. Ya saja. Jangan jadi macam abang saya, Solehah. Abang saya kan dari Indonesia, dia nak pergi Kelang, dia cari tempat nak pergi ke Meru. Jadi dia tanya orang di Meru tu, di mana nak pergi ke Meru, bukan ada orang Meru, orang Kelang. Dan orang Kelang tu kata masuk pukul 3. Pukul 3 dia rombak kan. Jadi marah abang ipar saya. Itu kan pagi lagi sebelum pukul 12. Kita nak pergi sekarang, dia suruh masuk pukul 3. Lambat lagi pukul 3. Marah dia. Lepas tu dia pergi juga abang ipar saya ni. Dia pergi cari sendiri. Maksud pukul 3 tu, dekat traffic light itu, dekat roundabout itu kan ada pukul 12, pukul 9, pukul 3. Masuk orang pukul 3. Nah, dia salah faham. Orang tu kata masuk pukul 3. Apa-apaan dia kata ni, orang nak pergi sekarang suruh pergi pukul 3. Jadi tak faham kan. Jadi orang visual lebih suka membaca daripada dibacakan. Dia sendiri. Dia suka baca sendiri. Kalau orang baca dia lambat faham. Kalau bicara dengan tempo yang agak lambat sedikit. Dia tak cepat kalau bercakap. Agak lambat sikit. Tak laju lah, tak laju. Sangat prihatin dengan penampilan dan pakaian. Contohnya orang visual ni. Kalau perempuan itu dah dewasa, dia pakai tudung tu, kalau perempuan, lelaki tak kan. Macam-macam warna. Tengoklah, warna dia banyak warna. Ini orang visual. Apalagi ada tambahan tambahan bunga di sini. Ataupun di sini ada bunga besar. Itu ciri-ciri dia ciri-ciri. Tapi kalau orang tu pakai baju macam kita tengok tak pandai, hitam putih, kait cicak je ni. Ini bukan orang visual ini. Orang tidak begitu mengambil berat tentang warna. Ini orang bukan visual dia ni. Mungkin orang auditory kinestetik ni. Pakai baju hitam putih je, orang ni pakai baju warna-warna, macam-macam warna. Lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Kalau bercakap, berpidato dengan demo, lebih suka demonstrasi. Susah terima arahan secara mulut. Kan? Secara auditory, kecuali ditulis. Karena tulis itu dia boleh melihat, membaca. Tidak mudah terganggu dengan ramai. Ramai-ramai, bising-bising. Orang sebelah tu buat study group, bising, dia okey je. Suka melukis apapun di kertas. Lukis. Cikgu mengajar dia tengah mengelamun. Pergi tengok kertas dia lukis gambar kartun. Macam-macam. Ini ciri-ciri orang visual. Okey, cara belajar dia, ini dia. Ini sudah ada dalam nota tu. Orang belajar visual itu dengan cara guna mind map. Mind map. Manfaatkan ilmu ini, video, ilustrasi, alat tulis warna. Kadang-kadang saya kalau bawa kereta, kan ada budak-budak sekolah menengah ni dalam kereta ni. Anak-anak saya ni, kawan dia, kita tanya, dia lahir berapa, kita kira. Jadi terus dalam kereta saya hurai. Kamu gaya belajar kamu adalah visual. Kena begini. Ini kita hafal dalam kepala ni. Cikgu Ana hafal dalam kepala ni. Cara belajar visual. Awak orang auditory dalam kelas jangan cakap banyak. Cikgu mengajar, dengar betul-betul. Ya. Kamu orang kinestetik, kamu orang ini kamu. Itu bimbingan secara tak langsung dalam kereta. Ini visual dan ini auditory. Auditory dia terbalik daripada visual memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Memiliki kemampuan mengingat. Dia boleh ingat yang lebih kuat dari dia dengar. Apa ni maksud dia ni? Dia ni, orang auditory ni, dia kalau belajar dia kena berkumpulan. Dia tak buat nota tapi dia bersembang. Dia mendengar, dia dengar. Apa yang dia dengar tu, itu lebih dia ingat. Jadi jangan dengki. Bagi tahu ke budak visual, kamu buat peta, kamu jangan dengki dengan grup tu group auditory. Dia tak buat peta, tapi dia boleh faham, dia boleh ingat. Sebab dia, cara belajar dia adalah dia berdiskusi. Diskusi. Cuma kontrol lah yang diskusi masuk cerita lain lah. Kita menakluk. Kita buat pelajaran. Jadi dia buat soalan, dia jawab, itu lebih cepat dia ingat. Tidak boleh konsentrasi kalau suasana bising. Dia orang auditory. Tapi kalau orang bising dia tak boleh. Budak ni. Kalau orang visual dia boleh. Jadi ada orang itu kalau belajar pasang lagu. Kan. Pasang lagu, pasang muzik. Tapi ada orang tak boleh. Jadi tak sama. Suka mendengar bercerita atau dibacakan cerita.
Jadi untunglah belajar di rumah ni, belajar di rumah tu untung sebab kita boleh kontrol. Nak tutup suara, nak buka suara. Tapi kalau belajar di asrama, kan bising semua orang ni. Orang visual bolehlah bising. Kalau orang auditori tak boleh orang bising. Dia kena pergi jauh sikit. Suka bercerita dan berdiskusi. Nah, maklumlah dia orang auditori, suka bercakap. Boleh mengulangi informasi yang dia dengar. Yang dia dengar, dia boleh ulang balik. Kerana dia kekuatan ingatan dia, pada ingatan apa yang dia dengar. Okey. Jadi cara dia belajar, ini dia. Jadi kita sinkronkan Orang visual cara belajar dia begini, orang auditori begini. Lalu orang fokus, ini ciri-ciri dia. Dan gaya belajar dia seperti ini. Buat jadual belajar yang terstruktur sehingga apa yang ingin dicapai nampak dengan jelas. Apa yang nak dicapai. Konsisten melakukan ikut jadual tu istiqamah. Belajar dengan cara menghafal formula. Nah ini teknik yang saya kena buat ni kalau saya ni. Formula ialah satu ringkasan yang dilambangkan oleh huruf, tanda atau lain-lain. Ataupun buat akronim. Akronim atau mencipta suku kata. Dan tidur awal, bangun awal untuk belajar di waktu sunyi awal pagi. Ini rahsia orang fokus kalau dia nak cepat ingat. Dulu kita belajar dadah dulu. Masa belajar sepadan dulu dadah. Dadah ada berapa? Ada 6. Macam mana nak ingat dadah tu? Macam mana nak ingat ini lah suami Cikgu Rohana ni lah yang buat ringkasan ini. Kita ambil daripada dia, kita hafal. Kita buat satu ringkasan, kita bagi kawan-kawan kita, itu lebih cepat kita ingat. Kita derma-derma, jangan kedekut. Jadi nak ingat dadah tu apa dia? Doskah, D-O-S-K-A-H, doskah. D, dopamine, O, opiat, S, stimulan. Buat ringkasan. Dengan cara membuat ini kita akan ingat lebih lama. Ini untuk orang fokus. Mungkin orang lain boleh juga meniru ni. Orang visual boleh juga ambil ini. Last kali orang fleksibel. Orang fleksibel ni lah tak tahu kesian ke dia. Tak tahu apakah cara dia tu yang lebih dominan dengan tu visual ataupun auditory ataupun fokus ataupun macam mana. Dia kena cari sendirilah. Jadi kita kena bantu dia. Kalau kita belajar NLP, kita boleh tengok orang ni dari segi mata dia. Bila kita bercakap. Cuba awak ingat. Tahun lepas masa tu, awak duduk di mana waktu itu. Dia cuba mengingat kan. Waktu raya contoh. Waktu paling mudah raya lah. Dia cuba ingat. Dan ketika dia cuba mengingat itu, kita tengok mata dia. Dia tengok atas, dia tengok ke bawah atau dia tengok kiri kanan. Ini ada rahsia dia. Ini cara melihat mata orang. Kalau dia tengok ke atas, maknanya dia ni orang visual. Atas tu ada 2 pula. Atas mana? Atas kiri ke atas kanan dia tengok. Solehan ni dah belajar ngatih ni. Ingat lagi Soleha? Oh Soleha. Ya. Belajar apa? Ilmu NLP ngatih. Kalau tengok atas, orang visual. Okey, kalau kiri, apa makna dia? Kalau kanan apa? Tak ingat. Yang dah belajar pun tak ingat. Ini cikgu-cikgu lain. Saya syorkan cari ilmu ni. Itu ada makna semuanya tu. Jangan tanya. Macam tipu tu kan? Yang cakap tipu tu ke? Dia nak tipu. Ya. Dan ini pun ada di YouTube. Ada di YouTube. Nanti cikgu cuba cari. Kalau jumpa, share lah. Share dengan kawan-kawan. Jangan tahu seorang-seorang je. Bukan kita nak menunjuk kita ada ilmu. Tak ada, share lah. Share ilmu. Link. Kan masuk dalam grup tu boleh. Grup F-sheet tu. Jadi mata tu bila tengok ke atas, kalau dia tengok ke kiri, tengok ke kanan, itu ada makna sendiri. Kalau tengok ke bawah, itu orang orang auditori. Bukan. Tengok ke kiri, ke kanan itu orang auditori. Mata dia ke kiri kanan. Kalau tengok ke bawah, dia tu orang, tadi kan visual, auditori, kinestetik lah ke bawah. Kinestetik. Jadi kita tengok mata dia ni, tali lahir dia kan fleksibel cikgu. Jadi kita nak detect dia ni, nak bantu dia ni. Dia ni lebih ke mana ni? Antara 3 tadi. VAK, visual, auditory, kinestetik. Jadi bila bersembang dengan dia, tanya soalan bersifat masa lalu. Kerana dia akan memanggil memori dia, recall balik. Jangan masa depan. Masa depan tu dia akan mengarang. Mengarang tu maknanya mencipta suasana baru. Ini kita nak sudah korek daripada minda dia. Contoh,
Masa raya PKP tahun lepas ke PKP, awak raya pakai baju apa pagi raya pertama? Cuba ingat. Masa dia nak ingat balik tu, di situ tanpa dia sedar, mata dia akan bergerak. Kerana dia merecall balik. Bergerak tu ke mana? Ke atas, ke bawah atau kiri kanan. Ini ilmu NLP. Okey, sekarang pukul berapa ni? Pukul 10 dah ya. Baik, kita berhenti 30 saat. Nota bagi tak yang di-share malam ni? Dapat tak? Ini ni, apa ni? Rekod video ni je. Kalau siapa nak huraian yang panjang tu, ada dalam buku saya tu, buku metafizik. Buku tu saya nak perhabiskan. Nak perhabiskan. Okey, ada orang baru masuk. Dalam Okey. app sheet tu ada tak? Ada kan dalam app sheet? App sheet tu ada tentang ni, biaya belajar. Okay. Okey, tadi saya bagi tahu ke cikgu cara-cara nak kira tayar lahir. Okey, kalau cikgu dapat satu, itu ciri-cirinya apa dia? Ciri-cirinya ni kita bongkar sikit. Dia ni ciri-ciri dia, perangai dia tu perangai pemimpin. Orang yang tegas dan dia ni pencetus. Mestikah dia menjadi pemimpin? Oh tidak. Tidak. Tapi perangai dia tu, karakter dia tu, bawaan dia tu adalah pemimpin. Kalau orang yang kita kira tadi berakhir dengan satu. Dan ini kelebihan dia ni. Pemimpin biasanya dia ni seorang pemimpin semula jadi. Tak perlu dia ajar-ajar, dia tahu sendiri memimpin. Mempunyai keyakinan tinggi. Bercita-cita tinggi, kreatif, pandai analisa orang, update, tidak harap orang. Mungkin orang macam ni kalau kita bercakap dengan dia kan, dia akan tengok, diam, perhati, macam polis kan? Polis, kerana dia menganalisa kita. Kalau kita jumpa dengan orang seperti itu, mungkin dia ni orang nombor satu. Nanti minta tayar lahir dia. Minta tayar lahir dia, suka analisa orang. Dia menjadi tumpuan ramai. Biasanya jangan kata tak, aku tak pun, belum lagi. Mungkin tak sampai bila-bila pun, tapi kebanyakan ini banyaknya ada pada orang nombor satu tadi. Cepat buat keputusan. Suka mencuba-cuba. Bercakap terus terang. Terus terang. Bagus ke tak bagus, terus terang. Baguslah, kan? Jadi saya tak tahu selama ni orang suka saya tak pernah aku berkata, tapi awak jumpa saya terus, awak cakap suka saya, nak minang saya. Terus terang. Jadi dapatlah kahwin dengan perempuan tu, dia betul terang, lain tu malu-malu. Suka kanak-kanak, sifat dia. Dan salah satu ciri dia ni pun diam. Tak cakap banyak lah. Spontan. Umumnya, bukan semuanya pendiam. Orang yang spontan dan menonjol. Ini ciri-ciri orang nombor satu. Kalau nombor dua ni, tengok mulut tu buka. Orangnya komunikasi. Orangnya pandai komunikasi. Bagi ke dia. Kalau di sekolah tu tak ada orang lain yang boleh jadi DJ, boleh jadi pengurusi majlis, cari orang nombor dua. Pasti dia sedap. Suara dia kadang-kadang sedap dan lebih tepatnya dia pandai bermain dengan kata-kata, intonasi. Banyak ni, huraian dia ni orang nombor dua ni. Ramah, mesra, banyak mulut, pendamai, penyayang, rakan yang bagus, jujur, analitika, bersih, kemas, sempurna, suka bagi nasihat, cepat terpengaruh. Cepat terpengaruh ni bagus juga ni, ada bagus dia. Kita ajak dia belajar, ajak dia guna app sheet. Dia pun anak-anak. Pengaruh. Analytical tu apa? Analytical. Pandai membuat analitik ni apa dia? Mana Cikgu Rahana? Cikgu Rahana Sarani, analytical. Apa dia maksud dia? Ngadanya seorang yang teliti. Teliti sangat. Kalau tengok dia kat hari ni dia pakai warna hitam campur dengan hijau. Adalah pula tu. Analitik. Pendengar yang baik, bagus dia ni kalau kita jadi kawan dia dengan mudah memahami, pemaaf, pengikut yang bagus. Dia dapat duit biasanya daripada suara. Macam Siti Nurhaliza, kan penyanyi dia tu. Dapat duit daripada menyanyi, suka mengarah, mudah dapat kawan, tidak boleh buat keputusan. Ni kena bantu dia ni. Ada yang nombor dua ni tak kahwin-kahwin. Sebab dia
Ada seorang tu handsome tapi kepala botak. Ada seorang ni duit banyak tapi gini. Jadi tak boleh buat keputusan. Akhirnya tak kahwin dia. Kena dapat bantuan. Mudah, provokasi, cakap, ikut suka dia. Okey, orang nombor 3 pula kita pergi. Kita ambil yang sifat baik dia. Ceria dan ligat. Peramah, menarik. Dan nombor 3 tu apa? Slide terlepas. Nombor 3. Ni, aktif. Orang yang aktif dia suka ni, aktiviti lasak lah. Macam ni, hiking, panjat gunung, berbasikal. Orang yang cepat, laju. Laju buat kerja, cepat siap. Dia punya ni nombor 3 ni, ceria, ligat. Dia tengok orang nombor 3. Kalau cikgu-cikgu nombor 3 tu, dia ada sifat-sifat ni. Ini bagus dia ni, tidak kedekut, suka belanja, suka style update, mudah popular, bertanggungjawab, menawan, cantik, kreatif, punya peminat. Ini secara umumnya setelah dibuat kajian orang nombor 3. Kalau orang nombor 4, ini dia. Ada 14. Kalau nombor 2 tadi banyak ni. Nombor 2. Orang nombor 4 apa dia pula? Bijak. Nombor 4. Yang tu, sebelum tu. Slide sebelum nombor 4. Nombor 4. Dia seorang planner. Plan. Banyak dalam kepala dia plan. Dia nak buat tu, nak buat ini. Dan tidak semua plan dia tu menjadi kenyataan. Kerana setiap plan itu mesti ada guru dia, ada mentor. Contoh saya nak buat buku. Itu plan saya tu, tapi tak pernah jadi buku. Sebab saya tidak ada mentor. Jadi siapa nombor 4 sini, ada banyak plan nak buat tapi tak jadi-jadi. Kesilapan anda adalah tidak ada mentor. Carilah mentor, cari mentor. Anda nak buat apa dia? Contoh nak buat apa dia, buat gubahan bunga. Ada plan tapi tak pernah menjadi kenyataan. Cari mentor. Cari orang geng nombor 1. Suka belajar, orang nombor 4 suka belajar. Dan orang nombor 4 ni kalau bercakap, dia ada unsur-unsur ini. Muhasabah diri. Apakah kau tak ingat nanti bila kau meninggal dunia nanti, apa jadi dengan mak ayahmu, apa jadi kau dalam kubur nanti. Jadi orang bercakap-cakap asal sikit-sikit je ada unsur-unsur muhasabah. Itu kemungkinan orang nombor 4. Contoh sahabat nombor 4 itu Mufti Perlis tu. Mufti Perlis. Dia nombor 4 tu. Ustaz Kazim Ilyas juga nombor 4. Ini ciri-ciri dia, kuat berfikir. Boleh jadi orang nombor 4 ni kepala dia botak. Dia sama orang nombor 9 ini. Tengok kepala dia pun boleh tahu, boleh agak, bukan boleh tahu, boleh agak ni. Orang nombor 4 kan ini. Kerja keras, kritikal, bersemangat, siapkan kerja, berkemahiran tinggi, hemah, cermat berhemah, suka ilmu, suka belajar benda baru. Jadi kalau ajak orang nombor 4 ni belajar, apa-apa ilmu pun dia mudah diajak. Dia tidak susah. Ada ilmu baru ni, jom kita pergi. Sampai ke Indonesia pun dia akan pergi. Cuba ajak orang nombor 4 ni belajar. Tapi ada orang yang kita ajak dia payah. Siapa dia tu? Itu orang yang di jari dia tu banyak bulat-bulat. Di jari dia tu, karena orang itu wataknya keras, tidak mudah dipengaruhi orang lain. Orang yang banyak bulat-bulat tu. Lebih 6, 7 ataupun ada 10. Lagilah. Ideanya hebat, tapi tak mesti menjadi kenyataan idea-ideanya ini. Suka muhasabah diri. Kalau cakap, ini kelebihan orang nombor 4 ni, cikgu-cikgu sini ada tak nombor 4? Jangan cikgu tak pernah guna kelebihan ini. Tuhan bagi pada kita ni. Cakap boleh sentuh perasaan. Kalau kita bercakap, orang boleh menangis. Jadi orang boleh insaf, anak-anak murid boleh sedar diri. Kalau cikgu tak guna, cikgu mati besok menyesal. Kenapa aku tak guna kelebihan yang Tuhan bagi pada aku? Aku ada benda tu. Touching lah kan, touching. Tak semua orang boleh cakap boleh touching tau. Dr. Mazhar tu orang nombor 4 itu. Kalau dia bercakap itu, apalagi ada iringan muzik di belakang tu. Tung 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 tung. Guna tu. Benda muzik tu kadang-kadang dia membantu. Cikgu tak payah panggil penceramah luar daripada orang luar. Musim-musim PKP ni lagi pula tak boleh panggil orang lain. Bagi ceramah sendiri. Jangan tunggu jadi alim. Saya tak ada ilmu lah. Tak payah tunggu alim. Ilmu yang ada tu bagi dulu. Yang ada tu. Kalau silap tak apa, kita belajar dari kesilapan.
Kalau kita silap orang tegur. Kalau kita ada ilmu sikit, kita tak pernah bagi, kita pun tak tahu benda tu silap. Bila kita bercakap macam Ustazah Asma kan, dia bercakap banyak, ada benda silap. Dia cakap tu, orang lain tegur, baru dia tahu, oh benda tu silap. Dia pun minta maaf. Oh ya, barik, salahnya tu barisnya, bukan bunyinya tu. Kita perbetulkan. Bermotivasi tinggi. Orangnya sebelum buat keputusan, dia mengkaji. Ingat ni, siapa sini orang nombor 4 ini? Ni jangan tak pernah guna benda ni. Kalau orang panggil ceramah, pergi je. Anda ada kelebihan ini. Cakap, tak mesti hebat macam Dr. Azizah bagi ceramah. Ada di Hulu Langat ni satu pegawai PPD, dia bercakap tu biasa je. Abang, saya percaya anak abang boleh bagus punya periksa, boleh tambah 3A lagi ni bang. Menangis parents sekolah Bangi. Bila dia bagi ceramah macam tu, betul-betul budak tu dapat 4A. Menangis parent. Tapi sekarang dia sedih. Saya jumpa dengan dia minggu lepas, dia diturunkan ke sekolah. Syam, kau tengok aku ni, dari PPPD, orang tak sangka aku turun ke sekolah. Saya tanya dia, Encik sekarang, panggil Encik tak nak sebut nama kan. Sekarang jadi PK apa sini? Mana ada? Aku jadi guru biasa je kat sini. Punyalah dia orang PPD tu gini-gini. Tapi dia ni ada unsur ini. Cakap sentuh perasaan. Dia cakap relax je. Abang, kakak, tolonglah nak. Tak susah pun. Dekat ada masa sebulan 2 lagi nak periksa ni. Beli buku-buku tu. Tolong dia tengok kat mana. Tengok dia punya tu, tengok dia punya ni. Saya percaya. Anak abang boleh berjaya. Betul-betul berjaya. Cara dia cakap tu. Jadi tak mestinya berdegar-degar. Berdegar-degar, bersemangat. Tak mesti. Orangnya bermotivasi tinggi, kerja sistematik. Dia lambat siap sikit orang ni. Sistematik, dia kaji dulu. Dia buat kerja tu. Tidak mudah putus asa. Ini kelebihan ini. Orang lain sudah down semua, tapi dia masih still. Dia masih still fokus. Ini orang nombor 4. Okay. Apa kelebihan orang nombor 5? Kita tak cari kelemahan malam ni. Dia ada kelemahan juga semua ni. Kita cari kelebihan je dulu. Berani, yakin, kemahiran tinggi, berkemahiran, bijak, suka mewah, suka bersaing, seorang yang berpangkat. Berpangkat. Biasanya bila dia dewasa, bukan semuanya. Tak berpangkat pun dia tu, budak lagi. Sempoi, fleksibel. Fleksibel, betul kerjaan tu punya salah je. Tak cukup S salah. Fleksibel, macam tu ikut je tu. SLK. FLEK. SI. Bahasa Inggeris ni kan, ni fleksibel ni ajaan tu. Yes. Dia kalau Melayu gini, flex. Sibel, itu sebel nama dia. Sempoi, fleksibel, pandai mengurus, banyak peluang tersedia, berani ambil risiko. Ini saya nak buka sikit Kalau cikgu ada budak di sekolah yang tak nak pergi sekolah, tak nak pergi sekolah, dah pujuk-pujuk pun, cuba tengok tarikh lahir dia. Saya dulu nak pergi ke rumah budak perempuan. Saya hubungi Cikgu Isa. Cikgu Isa belajar ilmu ni lebih awal dari saya. Syam, cuba kau tengok tarikh lahir dia. Di SBPI Rawang ni ada seorang. Aku dah tengok budak tu nombor 5. Sebab dia degil, dia kata. Saya pun pergi. Ini bila saya minta tarikh lahir, loh betul lah. Budak nombor 5. Sampai sudah tak pergi sekolah. Mak dia kata, tak tahulah cikgu, saya dah pukul dah, saya malu dengan jiran-jiran. Kenapa tak nak pergi sekolah? IPSA. Pergi dah IPSA IPSA. Dia pergi hari periksa tu je dia pergi. Itu pun kita pergi pujuk dia. Kerana apa? Dia ada sifat degil yang semula jadi. Keras ni. Keras. Kerja keras dan kepalanya keras. Dia guna ke arah tu. Kalau ada anak murid yang tak pergi sekolah, degil sangat-sangat, dah pujuk-pujuk, cuba tengok tarikh lahir dia. Saya tak kata semua, tapi kebetulan di SK Beranang, di SBPI Rawang, dua-dua budak ni nombor 5. Tertinggal yang ni. Kerana dia ni suka kebebasan. Dia tak suka dia sekat-sekat. Dia nak bebas. Budak nombor 5 ni. Dan dia ni sifat semula jadi dia ni degil. Yang tak baik dia lah. Degil dan hidup dia selalu mencari arah. Terluntar-luntar mencari arah. Kalau dia dah jumpa arah, dia akan istiqomah dengan arah tu. 3 lagi. 6. Orang nombor 6 ini dia punya kelebihan dia adalah cita-cita dia hidup dengan kepala dia itulah duit keuangan ni. Orang kata nombor 6 ni pun macam kantong duit. Kantong duit, bekas duit. Uncang duit. Orang yang cinta keluarga dan banyak cita-cita.
Ini kelebihan dia. Dia fikir pasal duit je. Tapi dia tak mesti kaya. Dia tak kaya pun. Tak mesti kaya lah. Tapi kepala dia tu. Duit. Mahir jaga duit, pandai. Maknanya orang ni boleh jadi bendahari lah. Bendahari. Penyayang gila. Seorang yang caring. Caring. Kemudian boleh diharap. Pentingkan keluarga, ambil berat hubungan, suka beri keselesaan, suka buat duit, pendamai. Pendamai ni biasanya kerja macam apa hakim-hakim kan, kaunselor juga. Sifat keibuan, berikhtiar untuk senang, sifat untung, jaga orang bawah. Cita rasa tinggi. Okey, nombor 7. Nombor 7 ni ramai kawan. Dia ada networking. Suka bertelagah. Sifat macam Tuan Dr. Mahathir. Bertelagah ni sifat orang politik. Sebab tu boleh jadi ahli politik. Kan? Karena dia ada sifat ini. Kalau dia pendiam je, macam mana jadi orang politik? Tuan Guru Ni Aziz pun, ini juga nombor 7. Orang politik. Bertelagah tu bukan tak bagus. Bagus. Tapi tengoklah. Yang kita bertelagah itu betul ke tidak yang kita bawa itu. Hujah-hujah kita bawa tu. Teliti dan agak cerewet. Ramai kawan, nak popular, kuat mental, berfalsafah, unik, mudah cari kawan, mudah tarik penyokong, memberi kesan. Huraian ini tak ada dalam F-sheet. Yang ada F-sheet tu huraian gaya belajar je. Ini nombor 8. Tanggungjawab, seorang yang bertanggungjawab. Dia diuji hidup dia ni dengan diprank oleh Tuhan, hidup dengan stres. Tertekan. Dia tertekan. Orang lain dapat kerja sama banyak dengan dia. Tapi dia cepat stres. Membuatkan hidup dia tu ramai orang tak faham dia. Akhirnya dia menjadi seorang yang pendiam. Tapi dia ramai kawan juga. Dia sanggup korban untuk kawan dia. Dan dia seorang kawan yang dipercayai. Ini ciri-ciri dia. Kalau sempat snap. Dan terakhir, orang nombor 9. Nombor 9 ni kalau ikut nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nombor 9 adalah nombor terakhir. Orang terakhir ni, tangga terakhir tu tangga kejayaan. Orang yang mudah berjaya. Apa-apa pun yang dia buat, katanya mudah berjaya dia ni. Dia buat baik, mudah berjaya. Dia buat tak baik pun mudah juga. Yang ni ciri-ciri dia ni. Suka manipulasi. Manipulasi orang lain. Semua adalah peluang bagi dia. Dia nak berjaya cepat, menonjol, macam buat kerja. Pandai berpolitik, mahu berbakti pada dunia. Pandai PR ni, kelebihan dia ni. Pandai PR. Pandai bergaya, bersemangat, tarik perhatian, global thinking. Tapi orang nombor 9 ini salah satu, dia suka jadi pemimpin. Salah satu ciri-ciri dia adalah dia tak suka diarah. Kalau jadi penolong kanan, sekolah dia akan berhenti. Ada dah sekolah dekat Ulangan ni. Kita tengok dia, rupanya dia 3 tahun jadi penolong kanan, akhirnya berhenti jadi guru biasa, minta tanda lahir, dia nombor 9. Orang nombor 9 orang yang suka jadi ketua tapi tak suka diarah. Dia nak jadi bos atas. Kalau dia jadi bos, penolong kanan jadi bos lah, tapi ada bos lagi atas dia yang banyak bagi arahan. Balik pukul sekian, lepas tu kena hantar laporan ni, kena arah. Dia stres, baik aku berhentilah macam ni. Okey, last kali saya nak tunjuk ciri-ciri, bukan ciri-ciri, sampel contoh orang-orang nombor 1, 2, 3 yang ni satu ni. Dalam Malaysia ni. Dalam Malaysia. Abid Liu, dia seorang pencetus, pemimpin semula jadi. Dia buat kedai Abid Smart, Liu Smart. Apa nama kedai dia tu? Liu Smart. Smart. Kemudian dia bagi-bagi duit kan, pencetus benda-benda baru dia buat. Ini orang nombor 2 ni. Nisa Sebian, kerja, duit dapat melalui suara. Ini juga. Ni ramai dah tahu siapa nama dia. Yang ini pernah datang sikit bangun, saya dulu malu nak bergambar dia. Dia masuk bilik kaunseling, makan dalam bilik kaunseling. Kita ambil gambar dia, tapi malu nak bergambar dengan dia. Tak adalah gambar dengan dia. Kerja dia pelakon. Ini kenal Dr. Azura Hashim. Orang nombor 2 ni suara dia, dia pandai komunikasi lah. Ini nombor 2 juga ni. Kerjanya menyanyi daripada suara. Kira-kira.
Ini tadi Nisa Sebian. Ini juga orang nombor 2 tapi dia gunakan nombor 2 ini untuk benda baik. Di Papua Nugini orang-orang di sana tidak pakai baju, tidak pakai seluar. Yang lelaki hanya memakai koteka. Koteka, yang perempuan pakai tutup itu je. Dia ni yang datang mengubah. Di sana, orang di sana memakai baju koteka. Itu apa dia koteka Biar anda tahu bertahun-tahun lamanya orang di sana memakai koteka. Inilah orang macam ni lah. Ni. Tak pakai baju seluar, dia pakai tu je. Yang perempuan cara perempuan. Dan dia pergi ke sana, dia telah berjaya membantu orang di sana mengislamkan 4,000 orang lebih. Ada YouTube dia. Dan cuba tengok, dia ni pandai komunikasi, punya bijak dia berkomunikasi sampai Presiden Soeharto membawa orang-orang suku di sana tu pergi haji. Orang-orang suku di sana tu dibawa pergi ke presiden, jumpa presiden, dia suruh bercakap. Orang suku tu bercakap dengan bahasa dia, Bapak Presiden Soeharto bagi peluang bercakap. Orang tu kata apa? Dia maki sebenarnya Presiden Soeharto. Presiden Bapak Soeharto ni apa jadi presiden, apa guna jadi presiden? Kampung kami gini. Tapi presiden tak faham sebab dia cakap bahasa daerah. Lalu Bapak Presiden minta dia ni tolong terjemahkan. Apa dia kata? Tak mungkinlah saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang kepala suku. Jadi saya menyampaikan begini, Bapak Presiden, kepala suku tadi memuji Bapak Presiden. Gini. Akhirnya Presiden Soeharto bagi tahu, berangkatkan semua kepala suku 30 orang ini pergi haji. Wah, itu tuh bijak dalam komunikasi. Ini orang nombor 2 nih. Nah, itulah, coba dengar ceramah dia. Saya dengar banyak kali baru saya dapat faham. Oh, itulah yang dikatakan komunikasi. Dia dengar orang kepala suku itu memaki, dia maki sebenarnya, maki presiden, tapi dia tidak menerjemahkan dengan makian, dia terjemahkan dengan cara lebih lembut. Bapak Presiden, orang ini dia memuji Bapak Presiden dan sangat berterima kasih karena telah begini. Syukurnya Presiden Soeharto, itulah teknik komunikasi. Ini juga, ini pandai bercakap, orang nombor 2 juga, nombor 2. Budak ni, dari kecil lagi dah pandai menyanyi. Ini nombor 2 juga. Ini budak ni nama apa? Aishwa Nahla. Cuba tengok dekat YouTube ni. Okey, kita pergi jauh lagi. Ini orang Malaysia nombor 3. Ini sudah meninggal. Ustaz Arifin Ilham nombor 3 juga. Kalau orang nombor 4, yang ini. Agim. Ini Ustaz Kazim. Ini ulama dari Indonesia dan ini juga beberapa contoh orang nombor 4. Kalau nombor 5, yang ini artis ni. Artis. Banyak kan artis nombor 5 rupanya. Pak Lah ni, nombor 5 juga rupanya Pak Lah. Orang nombor 5 ni orang serba boleh. Dia di tengah-tengah. Kalau nombor 6, mana orang Malaysia Ini orang luar. Ini Malaysia ni. Bekas penyanyi kumpulan apa ni? Tak tulis nama dia pula. Sekarang dia jadi da'i di Negeri Sembilan. Kalau ada perjumpaan tahunan, saya berjumpa dengan beliau lah, perjumpaan halaqah tahunan. Okey, nombor 7, ini dia, saya beritahu tadi. Dia ada follower sendiri. Ini, yang ini. Dan ini sahabat saya ni, mantan Menteri Besar Johor. Kan dicalonkan Adun di Muar, Adun apa nama kampung dia tu. Kalau nombor 7 ni, orang nombor 7 ni dalam diri tu ada ciri-ciri agama. Jadi bila dia buat lagu, dia tidak lari daripada agama. Dia ajak orang menjauhi arak, judi. Ini orang nombor 7. Ada pengikut sendiri. Roma Irama. Dan nombor 8 siapa? Ni. Dr. Deng ini. Ini dulu sebelum jadi wakil rakyat, sebelum jadi menteri besar. Ni datang sini belajar dengan Pak Farid. Siapa ada sini ni malam ni? Ini dah meninggal ni. Ehsan ini. Sifu Metafizik ni. YouTube dia masih ada sampai sekarang. Nombor 8. Ini. Pasal Sandal. Tak ada. Kita kena kumpul-kumpul ni. Orang-orang nombor 8 di Malaysia ni. Nombor 9. Ini. Nombor 9 ni minat duit ni. Ini juga ni. Ini juga ni. Sama muka ni. 3 anak Ingat 2 ni. Yang ini kerja bank dulu ni. Tapi sekarang berhenti. Sebab dia kata dia tak suka diarah. Orang nombor 9 ini. Dia pandai bab matematik ni, orang nombor 9 ni.
Okey, itu saja. Malam ini kalau kita tengok slide ni memang banyak ni. Sampai berapa ratus tu. 289. Slide ni juga nanti saya akan sampaikan untuk pegawai penjara nanti. Okey, itu saja untuk malam ini. Kalau ada soalan? Cikgu Nur Hisham, saya nak tanya. Okey, Cikgu Sagrina. Tadi yang kata yang nombor 5 tu dia tanah kan, fleksibel. Adakah maksud fleksibel tu mungkin belajar matematik dia ada formula. Belajar bahasa dia cara lain. Belajar sains ke dia visual punya ke. Adakah macam tu kita boleh huraikan juga ke? Setakat ni saya tak jumpa lagi. Kemungkinan besar mungkin begitulah Boleh kita test lah pada anak murid masing-masing. Sebab saya kira-kira diri saya nombor 5. Ya, nombor 5. Dan Tengok jari. Dan Cikgu Usli macam mana cara belajar matematik, sejarah, kaedahnya? Kalau dulu-dulu waktu sekolah memang macam tu lah. Tapi saya lebih banyak visual saya rasa. Visual dengan audio. Pernah bagi jari pada saya tak? Dulu pernah rasa saya pernah ikut program yang dekat Sungai Petani. Saya tak ingat. Nanti cuba cop balik ataupun snap dengan telefon. Boleh hantar kat saya? Saya nak tengok. Tangan kanan kiri? Semua, 10. Okey. InsyaAllah. Bukan Sungai Petani dulu ya? Ya. Okey. Terima kasih. Okay, sama. Next. Jadi Cikgu Sagrina tanya tadi, apakah yang nombor 5 tadi, dia belajar itu, fleksibel itu apakah kalau matematik lain, itu lain. Nanti cikgu cuba buat kajian lah Kalau di sekolah menengah tu lebih tepat lah, lebih cepat kita dapat. Kalau sekolah rendah ni budak-budak lagi. Saya rasa macam tu lah, macam lain. Macam tak sama lah kalau belajar sejarah lain teknik dia, matematik lain teknik dia. Okay, next. Ada soalan lain? Dah faham semua ya? Cik Syam, nanti send balik yang cara nak kira tu. Cara nak kira. Okey, boleh. Kalau ikut tarikh lahir tu kan, kita boleh tengok kat sini ada, tak, saya masih sharing lagi tak ni? Okey, saya sharing lagi. Di sini ada, mana ni? Kita pergi ke karakter. Orang nombor 1 ni, asas dia 1. Keyword dia apa dia, pro dia apa dia, kontra dia apa dia. Apakah pekerjaan yang selalu dipelopori oleh orang nombor 1, 2, 3 ni. Apakah bakat terpendam dia? Apakah sifat introvert dia? Sifat extrovert dia apa dia? Ciri-ciri dia apa dia? Gaya belajar dia apa dia? Elemen dia apa dia? Kemudian, ni ciri-ciri yang banyak. Tadi ciri-ciri yang ringkas. Warna dia apa dia? Kalau dia nak ceramah, katakan dia nak berniaga, hari tu dia kena pakai baju warna apa? Ini saya tak berapa pakai sangat ini. Tapi kita tidak menolak lah. Katanya orang 1 dia kena pakai warna coklat, lebih nampak serinya. Kalau orang nombor 4 tu kena pakai baju warna. Yang nombor 2 perak, emas, kelabu. Nombor 3 hijau, turquoise. Nombor 4 ke 3? Nombor 4 ni biru turquoise. Saya hentam dia kalau buat baju ni. Ustaz Muhaizat kata, kalau kita tak setuju dengan kajian orang, kita kena hadirkan kajian kita sendiri. Kalau orang buat kajian 10 tahun, kita kena buat kajian 11 tahun, lebih lama. Saya tak setuju lah dengan dapatan awak tu, kerana saya ada kajian sendiri. Ini kajian saya lebih lama dari awak, gini. Itu cara menolak kajian orang. Jangan tolak mentah-mentah. Kita kena kaji sendiri kalau kita nak tolak. Cara ambil hati ni, orang nombor 1 macam mana? Cara ambil hati ada ni. Orang nombor 2 macam mana? Orang nombor 3 macam mana? Nak tackle dia. Orang nombor, cara bertindak dia macam mana? Cara dia kerja. Orang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ada nak tengok yang nombor 2. Nak tengok apa dia? Orang yang tu nombor 2. Yang nombor 2 ni. Nombor 2. Karakter yang orang nombor 2. Kita pergi sini. Yang ini kita boldkan. Kontra, pro. Ni pro dia ni. Suka bersembang, romantik. Yang tadi lah. Itu karakter dia. Tapi sebenarnya kita kena tengok begini.
Itu kan secara umumnya. Dia ada lagi secara lebih mendalam lagi seperti ini. Dia nombor 2 sini. Dalam ni dia banyak apa nih? Kalau dia banyak satu ni, artinya dia banyak sifat ciri kepimpinan dalam diri dia tu. Walaupun dia nombor 2, seorang yang pandai berkomunikasi tapi dia banyak satu. Ataupun dia banyak 8, orang yang sangat stres, mudah stres. Ataupun semua nombor ada tapi nombor berapa yang tak ada. Kita kena tengok dalam ni. Jadi kalau nak belajar benda ni, dia kena belajar seluruh semua ni. Yang dalam ini, dalam tiga segi ni adalah tentang kehidupan dia. Umur dia dari 0 sampai 20 tahun sini. Ini 21 tahun sampai 40 tahun. Ni. Di luar ini adalah bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Di nombor luar ini. Kalau di luar ni nombor 663, nombor ni cari duit. Kalau 729 ni pelaris. Dia banyak follower lah. Apa yang dia cakap, apa yang dia jual, mudah laris, mudah laku. Kalau 123 pun kerja dia bahagian suara, cikgu ke, pensyarah ke. Dia ada banyak huraian ni. Kalau dengan Prof Aziz ni, P, Q, R ada lagi bawah tu. S, T, U. Ada 3. Bukan S, T, U ada 1 bawah lagi. Ada 3 lagi bawah. Cuma sayanglah Prof Aziz sekarang ni dia berhenti. Ceramah beliau di YouTube tu, beliau sudah bukan padam. Saya rasa beliau telah hidden ya. Untuk sementara. Okay, next. Kalau ada soalan. Kemarin saya buat promosi buku saya tu RM50, 5 biji, tambah RM8 post. Hari ni ada 2 orang back-in tadi. Saya nak habiskan semua tu lah. Okay, kalau tak ada, cikgu semua dah faham. Pokoknya bukan pokok kelapa pada malam ini, gaya belajar itu dari segi tarikh lahir adalah dengan cara melihat nombor asas. Itu cara kira yang ini. Tolak 9 ini. Jadi kalau 1, 2, 1 itu adalah begini, 2 begini. Itu saja. Dari segi tarikh lahir. Nanti juga boleh padankan, sinkronkan dengan ilmu lain-lain. Gabung-gabungkan. Dia tidak bertentangan tapi dia semakin melengkapi. Begitu. Ada berapa cara nak kira nombor asas? Yang ini tolak 9. Yang kedua guna kaedah piramid ni. Yang Ketiga ada. Guna kaedah tambah. Tambah semua nombor ni. Tambah. Tambah. Ni untuk budak-budak ni. Tapi lambat cara ni. Kalau tolak 9 tu lebih mudah. Tapi ada juga orang tak faham. Kita pergi sekolah menengah bagi ceramah. Macam mana tak faham. Kawan dia tolong kira untuk dia. Mungkin dia lambat dari segi matematik ni. Cikgu, maksudnya semua tu akan dapat jawapan yang sama kan? Maksudnya kalau guna cara tolak ke, cara campur ke nanti? Sama je. Tolak 9 kita akan dapat kalau guna piramid ni pun sama juga. Sama je. Cuma yang ini ada banyak huraian dia. Huraian dia tu berdasarkan pada kajian masa lalu. Cara kira. Okey, itu sajalah. Nanti cek dalam FC masing-masing. Yang tadi tu salah tu. Ibu perasan juga ni. FC ni. Sekolah mana tu yang salah? Si Jangkang. Atas ni. Saya boleh letak gaya belajar ni di bawah ni tapi boleh letak banyak. Dia jadi serabut banyak sangat. Dia boleh letak sini dulu 5 sekarang 6 ke 7 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni video-video ni. Ada MP3. Nanti kita letak sini lah. Apa dia tu tutorial yang terkini. Okey, terima kasih semua sudah hadir pada malam ini, sudah bersama-sama untuk mengambil ilmu dari saya. Saya harap ilmu itu dimanfaatkan. Semuanya untuk kebaikan anak-anak murid semua ya. Dulu sekali lagi, dulu kita belajar, kita tak tahu gaya belajar kita. Dari hari ini kita jadilah insan yang bermanfaat kepada orang lain dengan cara kita dapat ilmu dan kita sebarkan
kita bantu anak murid seramai mungkin. Walaupun tak satu sekolah tapi dapat separuh pun jadilah. Saya dapat tahu saya ni belajar visual daripada cikgu saya, Cikgu Rabitah nama dia. Saya amalkan cara ini. Jadi dia terus bawa sampai sekolah menengah, sampai universiti, sampai dia berjaya. Nanti 10 tahun akan datang baru naik nama Cikgu Rabitah tu. Cikgu Rabitah ajar dulu. Cikgu Rabitah pun dah lupa dah. Tahun bila ajar benda ni. Ini kaedah kita bantu anak murid. Okey, terima kasih semua. Minta maaf, ampun dan maaf salah dan kurang saya di mana-mana. Maklum kita insan biasa, kita hanya belajar, banyak kekurangan, banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih Syam. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Syam. Terima kasih Cikgu Syam. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Jazakumullah khairan katsira. Mungkin ada sekali malam ni. Cikgu Rabita. Cikgu Siwaga tu daripada Rawang kan? Siwaga Ya. sama. Siwaganya.